Mahathir mencatatkan rekod sebagai Perdana Menteri Malaysia yang paling lama berkhidmat di dalam jawatannya. 22 tahun, antara tahun 1981 sehingga tahun 2003 adalah tempoh yang paling panjang berbanding dengan Perdana Menteri sebelumnya. Sudah tentu beliau dijangkakan dapat melakukan lebih banyak usaha pembangunan dan mencapai kejayaan yang jauh lebih hebat berbanding Perdana Menteri yang terdahulu. Ramai pemerhati politik, penyelidik dan sarjana tidak dapat menjelaskan pencapaian beliau melalui perbandingan dengan pemimpin terdahulu kerana pencapaian Tun Mahathir mengatasi kesemua mereka serta berjaya mengembangkan pemikiran tersendiri yang sering dilabelkan di atas nama beliau. Sejak tahun 1995, pemikirannya dikatakan berkembang dalam bentuk ideologi yang disebut sebagai Mahathirisme. Profesor Koo Boo-Teck di dalam bukunya Paradoxes of Mahathirism, An Intellectual Biography of Mahathir Mohamad tahun 1995 menjelaskan bahawa Mahathirisme adalah merujuk kepada rangkuman ideologi politik Tun Mahathir yang berteraskan idea nasionalisme, kapitalisme, Islam, populisme dan autoritarianisme. Beliau menulis, In 1995, I introduced the term Mahathirism as conceptual shorthand for Mahathir's political ideology. Itself a composite of his core ideas of nationalism, capitalism, Islam, populism and authoritarianism. Mahathirisme bukan sahaja dianggap sebagai pemikiran biasa seorang pemimpin yang sedang berkuasa, tapi juga suatu ideologi yang dikongsi bersama oleh setiap kelas sosial dan kumpulan masyarakat selaras dengan aspirasi Tun Mahathir terhadap masa hadapan Malaysia. Menurut Profesor Koo, Mahathirism framed a worldview which was more than Mahathir's alone and was shared by the social classes and groups closely aligned with his aspirations for Malaysia. Para pengkaji mendapati bahawa pemikiran Mahathirisme wujud dalam bentuk ideologi yang diasaskan oleh Tun Mahathir berdasarkan pemerhatian beliau terhadap keadaan kehidupan orang Melayu era tahun 1960-an dan 1970-an. Pemikiran ini kemudiannya berkembang menjadi satu pegangan politik yang terbina hasil proses sosialisasi dan pengalaman hidup beliau sehingga membentuk kepribadian sebagai seorang pemimpin yang sangat berdisiplin, teliti dan berwawasan. Profesor Ahmad Fauzi tahun 1992 menjelaskan bahawa terdapat 3 aspek berbeza bagi ideologi Mahathirisme, iaitu pertamanya merujuk kepada dasar awam yang diasaskan oleh Tun Mahathir untuk membina sebuah negara yang kuat dan mampan menghadapi masa hadapan yang mencabar. Keduanya, strategi politik dalam menerajui negara dan parti. Dan ketiganya, gaya dan seni kepimpinan dalam memimpin dan menguruskan parti dan juga negara yang sama sekali berbeza daripada pemimpin sebelumnya. Walau bagaimanapun, istilah Mahathirisme sering dilihat secara negatif oleh sebahagian pihak untuk menggambarkan keseluruhan gaya kepimpinan autokratik yang bersifat menindas seperti persepsi yang dibina oleh kebanyakan media antarabangsa. Menurut Tun Mahathir, the foreign press seems to imply authoritarian government with Mahathirism. Hakikatnya, penamaan ideologi ini bukanlah dibuat oleh Tun Mahathir sendiri. Bahkan beliau sendiri tidak menyukai apa-apa perkara atau benda dinamakan di atas namanya. Beliau menulis, When I became Prime Minister, I also refused to allow the naming of buildings and facilities after myself. I gave instruction that my official picture should not be displayed in government buildings, although this was widely ignored. To date, nothing had been named after me except an orchid. I even rejected the idea of a memorial library. Sepanjang tempoh pentadbirannya, Tun Mahathir dilihat mempunyai pendekatan yang berbeza, unik dan pelbagai dalam menghadapi masalah dan situasi mencabar. Kadang-kadang beliau bertindak secara paradoks atau bertentangan. Menurut Profesor Jomo K. Sundram tahun 2003, dasar-dasar Tun Mahathir sering dilihat sebagai tidak konsisten. Sebahagian daripadanya sering mengalami perubahan arah yang bertentangan atau pusingan U yang kebiasaannya dibuat sebagai tindak balas terhadap krisis yang mendatang. Sesetengahnya secara sengaja dan sebahagian yang lainnya secara tidak disedari.
Menurut beliau, Mahathir's policies were inconsistent and several of his major policy turns were in fact U-turns, made in response to crisis, some of which were created by him, albeit unwittingly. Pendekatan penyelesaian masalah yang berbentuk tidak konvensional ini sering menyukarkan para pemerhati, penyelidik dan sarjana untuk menilai dan memahami secara mendalam pendekatan kepimpinan Tun Mahathir. Para penyokong beliau pastinya sentiasa memuji pendekatan ini, manakala penentangnya dan para pengkritik sering menuduh beliau sebagai tidak konsisten. Bagaimanapun, menurut Profesor Jomo, adalah lebih adil untuk mengatakan bahawa Tun Mahathir meninggalkan legasi dan catatan uji kaji dan tindakan yang berani, beberapa tindakan permulaan yang tidak menjadi, kejayaan yang kurang sempurna dan hampir mengalami beberapa kegagalan. Kata beliau, it would be fairer to say that Mahathir leaves behind him a checkered record of bold experiments, false starts, partial successes and narrow escapes. Namun lebih adil lagi untuk kita menilai pencapaian Tun Mahathir dalam konteks kejayaan mencuba untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang ditegaskan dalam perbincangan buku ini bahawa Tun Mahathir menggunakan pendekatan kepimpinan berasaskan masalah atau problem-based leadership. Beliau tidak menyesali segala kegagalan yang dilalui atau kejayaan tidak sempurna yang dicapainya, kerana pada beliau kesemuanya adalah proses pembelajaran. Pendekatan unik yang menjadi amalan doktor perubatan diaplikasikan oleh beliau dalam kepimpinannya sama ada menyelesaikan masalah ekonomi, sosial maupun politik. Seperti yang dinukilkan oleh Dr. Ong bahawa Tun Mahathir sepanjang kerjaya kepimpinannya sentiasa bertindak seperti seorang doktor perubatan, rajin mengkaji segala gejala dan mendiagnosis penyakit di dalam masyarakat dan negara untuk memulihkannya. Throughout his political career, Dr. Mahathir behaved as the ever diligent medical doctor, constantly studying the symptoms to diagnose the cause of the ills in his community and country before proceeding to prescribe the correct treatment to restore good health. Selepas bersara daripada jawatan Perdana Menteri pada tahun 2003, Tun Mahathir telah diberikan beberapa jawatan sebagai penasihat, termasuk penasihat kepada syarikat-syarikat besar milik kerajaan seperti Petronas dan Proton. Beliau terus berkhidmat kepada negara secara aktif melalui jawatan ini. Tidak seperti pemimpin terdahulu yang lebih dikenali sebagai penasihat yang pasif, beliau dilihat lebih aktif dan tidak hanya menunggu pengurusan syarikat untuk datang bertemu dengannya. Sebaliknya, beliau turun ke bawah melihat dengan teliti isu-isu yang berkaitan dengan syarikat dan kepentingan negara dan menyuarakan pandangannya terhadap isu-isu tersebut. Sebagai contoh, beliau menentang dasar kerajaan memberi lebih banyak AP untuk mengimport kereta asing kerana ia akan merosakkan projek kereta nasional. Beliau menyuarakan pandangannya dan mengkritik dasar tersebut. Sememangnya itulah sebenarnya pendekatan kepimpinan beliau, iaitu sentiasa mengambil berat terhadap tanggungjawab yang diberikan serta bersedia mengkritik jika didapati berlaku atau wujud sesuatu yang tidak sepatutnya. Sikap itu telah sebati dengan dirinya dan beliau tidak peduli apa kata orang terhadapnya. Apabila mengkritik, beliau bermaksud dengan setiap perkataan yang diluahkannya, sama ada melalui lisan atau tulisan. Walau bagaimanapun, beliau tidak mengkritik tanpa alasan atau tidak ada apa-apa yang salah. Apabila mengkritik salah laku, beliau tidak mempedulikan siapa yang terlibat. Baginya, salah adalah salah, siapapun yang menjadi penyebabnya. Beliau pernah mengkritik pemimpin dunia yang suka berperang, menzalimi orang lain dan memberi layanan buruk kepada bangsa lain. Sebagai warga negara di negara ini, beliau juga mempunyai hak untuk menyuarakan pandangannya terhadap pemimpin apabila mereka melakukan perkara-perkara yang salah. Beliau menggunakan sepenuhnya hak untuk mengkritik setiap perkara yang salah tentang kepimpinan dan pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Datuk Seri Najib Tun Razak. Walau bagaimanapun, beliau tidak pernah memaksa mereka atau orang lain untuk menerima apa sahaja yang diperkatakannya. Hakikatnya, Tun Mahathir bukanlah seorang warga negara biasa. Beliau adalah seorang negarawan yang dihormati dan bekas Perdana Menteri yang mana pengalamannya melampaui pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pandangan dan kritikan beliau semestinya lah sangat berharga dan dihormati oleh banyak pihak. Apabila beliau mengatakan sesuatu tentang pemimpin penggantinya, pasti ramai yang akan mengambil perhatian yang serius. Oleh itu, apabila beliau mengkritik Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Datuk Seri Najib Tun Razak, kritikannya dianggap lebih serius berbanding daripada orang biasa.
Pada permulaannya ramai yang merasakan kurang senang dengan kritikan beliau. Namun begitu, apabila berlalu masa, ramai yang yakin bahawa kritikan beliau adalah bertepatan dan menggambarkan fakta yang sebenar. Ramai orang menyalahkan beliau apabila beliau mengkritik pentadbiran Tun Abdullah. Namun begitu, ramai yang akhirnya akur bahawa kritikan tersebut adalah amat diperlukan kerana terbukti ia membantu menyelamatkan negara daripada menjadi sebuah negara yang gagal dan terperangkap dengan bebanan hutang dan kejatuhan ekonomi yang serius. Perbincangan berikut akan meneroka situasi kritikan ini yang bermula tidak lama selepas persaraan beliau pada tahun 2003. Selepas tahun pertama menjawat jawatannya sebagai Perdana Menteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi menunjukkan prestasi cemerlang dengan memenangi pilihan raya umum tahun 2004. Jauh lebih cemerlang berbanding pencapaian Tun Mahathir pada pilihan raya umum tahun 1999. Jumlah pertambahan kursi yang dimenangi oleh Barisan Nasional meningkat lebih 50 kursi, iaitu daripada 148 pada tahun 1999 kepada 198 pada pilihan raya umum tahun 2004. Manakala undi popular meningkat daripada 56.63% kepada 63.9%. Tun Mahathir amat gembira dengan keputusan ini kerana sebahagiannya membuktikan keputusan beliau memilih Tun Abdullah sebagai penggantinya adalah tepat dan diterima oleh rakyat. Beliau menjangkakan Tun Abdullah akan meneruskan wawasan 2020 dan menegakkan integriti kepimpinan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik bagi negara. Jangkaan beliau meleset. Tun Abdullah bertindak sebaiknya. Beberapa projek yang diluluskan semasa pentadbiran Tun Mahathir dibatalkan, termasuklah projek pembinaan jambatan baharu untuk menggantikan tambak Johor yang menghubungkan Malaysia dan Singapura. Tindakan Tun Abdullah membatalkan projek ini amat tidak dipersetujui oleh Tun Mahathir, bukan disebabkan ia adalah projek yang beliau rancangkan, tetapi tindakan tersebut menunjukkan bahawa kepimpinan Tun Abdullah tunduk dengan desakan daripada Singapura. Bagi beliau, tindakan Tun Abdullah itu menjejaskan kedaulatan negara. Sebagai seorang bekas pemimpin negara, beliau tidak lagi dapat berdiam diri, melainkan terpaksa bersuara dengan tegas mengkritik tindakan ini. Beliau menulis di dalam A Doctor in the House, "When the project involving the bridge to Singapore was cancelled, I was flabbergasted. By allowing Singaporeans to dictate terms, the current administration had effectively undermined the sovereignty of our country. I had a choice. I could remain tight-lipped and maintain my image of a respected elder statesman, or I could make myself heard again. I chose the latter. It was too much for me to see us submitting to Singapore." Sejak itu, suara Tun Mahathir semakin lantang dalam menyampaikan pandangan dan kritikannya terhadap kerajaan pimpinan Tun Abdullah. Pada mulanya, pandangan dan kritikan beliau mendapat liputan yang agak meluas dalam media arus perdana. Namun begitu, apabila kritikan tersebut mula menunjukkan kesan dan pengaruh besar kepada pendapat umum terhadap kepimpinan Tun Abdullah, kerajaan mula mengawal media dan usaha dibuat untuk mengekang dan menyekat Tun Mahathir daripada menyebarluaskan pandangannya. Namun begitu, dengan kewujudan media baharu seperti blog dan media sosial, Tun Mahathir mampu mengatasi halangan tapisan media oleh pihak kerajaan ini. Beliau mula menggunakan blog untuk menyebarluaskan pandangannya dan mengatasi segala usaha sekatan dan tapisan oleh pihak kerajaan. Sebahagian pengkritik mengejek beliau sebagai menderita ataupun mengalami sindrom pasca Perdana Menteri ataupun post prime ministerial syndrome. Beliau mengabaikan segala tuduhan mereka dan terus mengkritik kepimpinan Tun Abdullah, terutamanya daripada aspek kelemahan kepimpinan, kelemahan membuat keputusan yang lebih banyak berbolak-balik, flip-flop dan pandangan singkat dalam melihat keperluan pembangunan negara. Kepimpinan Tun Abdullah kemudiannya terbukti menjadi salah satu faktor utama yang membawa kepada kejatuhan sokongan yang besar terhadap parti pemerintah pada pilihan raya umum tahun 2008. Parti Barisan Nasional gagal memenangi majoriti 2/3. 5 negeri jatuh kepada parti pembangkang. Keputusan pilihan raya umum tahun 2008 amat mengejutkan dan menjadi sebab utama yang memaksa Tun Mahathir memberi tekanan kepada Tun Abdullah untuk meletakkan jawatan. Selepas beberapa usaha dan desakan gagal, beliau akhirnya memilih untuk keluar daripada UMNO pada bulan Mei 2008. Ia adalah langkah terakhir untuk menyedarkan ahli UMNO supaya mereka melakukan sesuatu untuk menyelamatkan parti. Mesej tersebut kelihatan amat jelas. Tun Abdullah akhirnya mengumumkan kesediaannya untuk meletakkan jawatan dan memberi laluan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak mengambil alih sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Keputusan itu menggembirakan Tun Mahathir dan beliau kembali ke pangkuan UMNO pada tahun 2009. Tetapi beliau mempersoalkan adakah cukup peralihan kuasa ini untuk menyelamatkan UMNO dan Barisan Nasional.
Menurut beliau, apa yang jelas adalah UMNO dan Barisan Nasional memerlukan seorang pemimpin yang kuat untuk membimbing parti keluar daripada kemelut kepimpinan dan kerosakan dalaman. Jika langkah-langkah radikal tidak diambil, Barisan Nasional pastinya tidak akan dapat bertahan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Beliau menulis di dalam Doctor in the House, "Is this enough to save UMNO and the Barisan Nasional? What is clear is that we need a strong leader to guide us out of this quagmire, and unless radical measures are taken, the Barisan Nasional will not survive the next general election." Keputusannya untuk mengkritik kepimpinan Tun Abdullah hanyalah satu langkah pertama ke arah misi yang lebih penting. Ia adalah permulaan fasa kedua kemunculan semula beliau di dalam arena politik negara. Sejak pelantikan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, beliau memberi sepenuh perhatian kepada perjalanan pentadbiran dan pemerintahan negara, khususnya kepada kepimpinan negara. Beliau tidak mempunyai kedudukan kepimpinan untuk menarik rakyat, tetapi beliau menggunakan keyakinan dan hujah yang kukuh untuk memimpin mereka ke arah menyelamatkan negara daripada menjadi sebuah negara yang gagal. Beliau menjadikan kebajikan rakyat dan masa hadapan negara sebagai titik fokusnya, serta menggunakan Check That web blog sepenuhnya untuk berkongsi pandangannya mengenai banyak isu baharu yang berkaitan dengan kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak.